So bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada apa-apa soalan tentang group assignment, saya proceed ke week 12. Kalau ada, PM tepi lah. So hari ni kita nak masuk trigo identity, compound angle dan double angle formula. So this is actually formula-formula yang awak dah pernah jumpa pun masa SPM. Dan soalan-soalannya pun memang bertaraf SPM je, tak ada yang advance tu tak ada. Ni taraf-taraf SPM yang senang je. Kebanyakan soalan matrikulasi dia akan tanya yang kita akan belajar jam 11 kejap lagi, iaitu yang larka. Okay, so kalau dah tengok video hari Selasa hari tu, bila saya cakap larka tu awak faham lah apa benda sepatutnya. Okay, so kita pergi ini. So identity trigo ada 3. So dan dia datang daripada benda ni. Sin squared plus cos squared sama dengan 1. So kadang-kadang saya explain, saya suka buat short form je. Sin squared tambah cos squared sama dengan 1. So bila kita theta dia tu kena sama tau untuk setiap kali buat kerja. Contoh kan, theta kita ni kan yang highlight merah ni, itu kan dia punya angle iaitu theta lah. So kita kalau theta ni satu ni adalah theta, kalau lagi satu ni adalah 2 theta, contoh sin squared theta tambah cos squared 2 theta. Ini tak akan jadi satu Syarat dia theta dia mesti sama. Okay, so ini adalah formula yang pertama daripada ada 3 kan, identity trigo. So yang awak patut ingat dan senang nak ingat adalah satu ni sahaja, sebab lagi 2 formula tu datang daripada derivation formula yang pertama ni. So kalau awak bahagikan diorang dengan sin squared x, theta mesti sama untuk setiap jalan kerja. Kalau bermula dengan theta x sahaja, semua kena x. Kalau theta bermula dengan 2x, semua theta kena 2x. Dia tak boleh berlainan. Okay. So kalau kita bahagikan diorang dengan ni, so saya ada sin squared x plus cos squared x sama dengan 1. So kalau kita bahagikan dengan sin squared, so ni revision je lah kalau yang dah tengok video tu, ulang kaji saja ni. Okay, so sin squared bagi sin squared 1, and then, kenapa aku tulis cos? Sorry guys. Sin squared x, and then cos squared bahagi sin squared x akan dapat cot. So sebab dia ada kuasa 2, maka kita letaklah kuasa 2 kat situ. Dan theta dia samakan ni, x. So kita akan tulis theta dia x ni. And then 1 over sin adalah cosec. Dan sebab dekat sin tu ada kuasa 2, so kita letak kuasa 2. Macam tu je. And then x, sebab theta dia adalah x. So terus dapat kita punya formula yang kedua. Very easy lah. So kalau tak hafal pun tak apa. Dan kalau ambil exam secara bertulis di matrik, awak akan dapati formula ni dekat muka surat hadapan. Tapi bila dah gelabah tak ingat kan ada formula dekat muka surat depan kan. Sama lah kita. Okay, so formula yang ketiga datang daripada jika awak bahagikan diorang dengan cos squared pula. Okay, so tadi bahagi dengan sin squared. So now kita try bahagikan dia dengan cos squared. So kita ada sin squared x plus cos squared x sama dengan 1. So bahagikan everyone dengan cos squared. Okay, so sin over cos adalah tan sebab ada squared, so kita letak squared. So bila kita nak bahagi, contoh sin over cos ni sama juga, theta mesti sama. Baru kita boleh jadikan dia sebagai tan x. So kalau ada squared, squared lah. Plus 1 sama dengan 1 over cos adalah secant. And then ada squared and then theta dia adalah x. So ini adalah kita punya formula yang ketiga. Okay, so lagi sekali tak payah hafal. So terus ingat, terus ingat. So ni pun kalau dah banyak kali buat kerja, awak akan automatic ingat yang sin squared plus cos squared adalah 1. Okay, next slide. So marilah kita buat proving. So proving ni ada 2, sama ada kita prove dari kiri ke kanan ataupun prove the whole question menjadi the whole equation menjadi equation yang berbeza. So untuk yang saya tengah tayang sekarang ni, ini adalah proving daripada sama ada kiri pergi kanan atau kanan pergi ke kiri. So up to you nak pilih yang mana. So kalau awak dah tengok video tu, dia cakap start daripada yang complicated kan. So tips dia start daripada yang complicated. Lagi kalau ada selain daripada bentuk sin dan cos, tukarkan kepada sin dan cos. Basic ni tukar kepada basic sin atau cos. So itu akan nampak jalan yang lebih mudah lah. Sin dengan cos ni paling basic. Kemudian kalau blur lagi juga, kalau ada pecahan, always cuba untuk samakan denominator. Try to samakan denominator. Okay, so sekarang ni saya nak start daripada left hand side. Macam kecil sangat pula mata pen ni. Okay, so left hand side saya ada tan theta tambah cot theta. So tan adalah sin theta over cos theta. Dan cot dia terbalik, dia adalah 1 over tan. Maka bila dia terbalik, dia akan jadi cos theta over sin theta.
So kalau awak dah terror, tak perlu pun convert code ni kepada 1 over tan, lepas tu tukar jadi 1 over sin over cos, tak payah. Terus dia pergi cos over sin. So over practice awak akan expert sendiri tentang ni lah. So saya cakap tadi kalau ada pecahan always try untuk samakan dia punya denominator sebab tak nampak jalan kan daripada sini. So kalau belum nampak apa-apa, samakan denominator dia. So samakan denominator ni, semua orang dah terror. Okay, so nampak nak pandangkan saya buat tu. So sin darab sin akan dapat sin squared theta. And then tambah cos darab cos, cos squared theta. So bahagian bawah saya terus combine. So nampak anak panah kiri kanan tu maksudnya dia darab each other. So cos darab sin akan dapat cos darab sin lah. Kita tak boleh nak gabungkan dia kan. So dia akan jadi macam tu. Dan kita tahu sin squared tambah cos squared tadi adalah 1. So kita terus je tulis 1 per cos theta darab sin theta. So sebab 1 dekat atas ni, boleh tak kita tulis dia 1 darab 1 macam ni? Akan dapat 1 juga kan? Dan kita boleh, ni. Sebab dia darab, kita boleh pisahkan dia jadi macam ni. Darab je kan boleh buat macam ni? Tambah tolak tak boleh. Okay, so dekat sini kita ada 1 per cos theta darab 1 per sin theta. So 1 per cos adalah secant theta and then 1 per sin adalah cosecant theta. So dah siap. So ini adalah kita punya right hand side. CSC tu adalah cosec lah. Dia punya short form dia. Okay, so boleh screenshot. Saya rasa saya ambil ni daripada buku tutorial tutorial yang ada dekat board. Banyak sangat soalan proving kan dekat board Telegram tu punya soalan. So berlatih lah. Practice make perfect. Okay, so saya pindah ke slide yang seterusnya. So yang ini panjang sikit. So obviously kita nampak yang complicated adalah di sebelah kiri. So saya akan start dengan yang di sebelah kiri. Saya guna mata pen yang kecil sikit. Saya zoom. Okay, so saya start dengan left hand side. So saya ada cos theta over 1 minus. So tan tu saya terus tukar jadi sin theta over cos theta. And then plus sin theta over 1 minus. Cot tu saya terus tukar jadi cot pula saya tulis. Cos theta over sin theta. Okay, so now kita dah buat tips yang pertama. Tips yang pertama ke? Tak, tips yang kedua tadi kan always tukar kepada basic sin dan cos. So now kita tengok kita punya fraction tak cantik, dia bukan 2 tingkat. Dekat sini fraction kita ada 3 tingkat kan. So tengok yang bahagian bawah ni. Kita akan samakan dulu dia punya denominator. Barulah kita boleh pindah-pindahkan dia menjadi fraction normal yang 2 tingkat. Okay, so kita operate dulu yang bahagian highlight purple. So kita akan dapat, so basically 1 yang dekat tepi ni adalah 1 per 1 kan. So kita samakan denominator macam biasalah. Bawah darab atas and then bawah darab bawah. So kita akan dapat cos theta minus sin theta over semua sekali dengan cos theta. Dapat Saya harap algebra semua orang semakin okey. Tak perlu lagi saya buat anak panah nak mendarab-darabkan. Okay, so yang sebelah sana pula kita ada sin theta bahagi panjang. So darab silang juga kita ada sin theta minus cos theta terus bahagi semua orang dengan sin theta. So ni masih 3 tingkat kan, tapi kita punya pecahan 3 tingkat ni dah cantik lah. Dia tak terpisah-pisah macam yang awal-awal tadi. So dekat sini ni kena ni. Kita punya pecahan berbentuk macam ni kan. So pecahan yang panjang ni, garisan panjang ni adalah simbol bahagi. So kalau saya tukar dia jadi A bahagi B per C, kalau saya tukar dia jadi darab, dia akan jadi A darab C per B. So kalau saya simplifykan pecahan ni, ini kan per 1, kalau darab dia boleh straight away darab sahaja, atas dengan atas, bawah dengan bawah. So kita ada AC per B. So kalau kita apply dekat kita punya term yang pertama sini, so C siapa C? C adalah cos yang dekat bawah ni kan. So kita akan darabkan dengan yang atas sini. So sama juga sin yang dekat bawah ni, kita akan bawa ni atas sini. Okay. So kan dulu kita akan ada cos squared theta over cos theta minus sin theta plus sin squared theta over sin theta minus cos theta. Okay, so sekarang macam mana kita nak combinekan dua pecahan ni yang kita baru dapat ni tadi. So tengok dekat bawah ni kita ada cos tolak sin kan. And then yang bawah sini kita ada sin tolak cos.
So kalau nak bagi dia sama, dia mesti sama cos tolak sin, yang sebelah kanan ni pun cos tolak sin juga. So macam mana nak jadikan sin tolak cos ni menjadi cos tolak sin? So kita akan faktorkan negatif. So kalau kita faktorkan negatif, dia akan jadi, keluarkan negatif ke sini. So yang negatif siapa tadi? Ni kan? Negatif C ni kan? So negatif C minus S. Macam tu. So kalau kita kembangkan, kita akan dapat negatif dan untuk C dan juga negatif-negatif, positif untuk S. Nampak ni? Positif untuk S. Okay? Faktorkan negatif. Okay, saya gerak lagi ke atas. Saya akan faktorkan negatif untuk yang bahagian bawah tu. So dia akan dapat macam ni lah. Cos squared theta over cos theta minus sin theta plus sin squared theta over, so saya faktorkan tadi, negatif. So nampak dekat sini cos tolak sin, sini pun cos tolak sin. Bila dia sama, kita boleh combine kan kita punya pecahan. Okay. So yang dekat sini, highlight orange ni, positif dengan negatif ni kita boleh gabung. So dia akan menjadi tolak lah. So kita ada cos squared theta tolak sin squared theta. So kita boleh combine terus yang dekat bawah ni menjadi cos theta minus sin theta. Dah dapat show ke ni? Saya zoom out balik. Belum dapat show lagi. Namanya. So yang ni memang panjang sikit lah. Ni saya ambil daripada tutorial question dekat buat Telegram juga. Okay, so saya tulis balik dekat atas sana apa benda yang kita dapat. So kita dapat cos squared theta minus sin squared theta over cos theta minus sin theta. So dekat sini nampak macam tak nampak bayang kan? Okay, one thing awak kena ingat. Ingat tak yang saya ajar awak pasal conjugate. So conjugate saya ajar awak kan, A tolak B, A tambah B akan dapat apa? A squared tolak B squared. So sekarang ni kita nak apply dia reverse. Sebab kita punya cos squared tolak sin squared, ini nampak tak dia macam A squared tolak B squared. Nampak? Okay, so sekarang kalau kita reversekan dia sepatutnya akan dapat berapa kurungan? 2. So dia akan jadi, so nampak tak comparison dekat situ? A squared kita adalah cos squared and then B squared adalah sin squared. So bila kita masukkan dalam, kita reversekan ni, kita akan dapat 2 kurungan. So A tolak B adalah cos tolak sin and then A plus B adalah cos tambah sin. And then over cos tolak sin. So nampak dekat saya pakai highlight biru. Cos tolak sin, cos tolak sin. Sama kan? So bila sama kita boleh cancel. So bila kita dah cancelkan dia, tinggallah cos theta tambah sin theta. Tu shown. Right hand side. So untuk proving ni kadang-kadang nampak macam panjang kan, tapi sebenarnya step-step tu yang kita dah belajar pun. Yang bila kita nampak macam lah pakai step ni rupanya, bukannya tak tahu, tapi tak nampak ataupun terlupa. Okay Nazwa. Okay, so boleh screenshot untuk rujukan di masa hadapan. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. So ini adalah compound angle. Compound angle ni kalau belajar kimia dia adalah apa bahasa Melayu dia? Sebatian sebatian. Dia adalah campuran beberapa item. So compound angle ni adalah campuran beberapa angle lah dalam satu trigo function tu. Trigo function apa? Trigo function tu yang sin, cos, tan. Yang angle dia yang dalam tu, theta tu. So theta tu adalah campuran daripada beberapa dan biasanya paling sikit adalah 2 lah. Okay, so yang kita belajar di level matrikulasi ini, so kita bermula dengan sin A plus B. So kalau dia plus, bila kita expand, kita akan dapat sin A cos B tambah cos B. Terbalik. Cos A sin B. Okay, so kalau dekat sini tambah, so dekat expansion dia pun tambah. And then kalau dekat dalam theta dia tu tolak, maka dekat expansion dia pun tolak. Okay, so untuk cos pula, cos A plus B. So kita akan ada cos, sin. So cos A, cos B dengan sin A, sin B. So dekat cos dia berlawanan. Kalau dekat theta tu dia letak tambah, maka dekat tengah sini dia akan jadi tolak. Okay, so ni pun over practice dia akan automatic ingat. Kalau kita nak hafal-hafal macam tu je macam payah sikit lah. Kena banyak practice. Okay, so untuk tan pula, saya biasa ingat yang tambah je, yang tolak saya tak ingat pun sebabnya dia akan automatic berlawanan daripada yang tambah. Okay, so untuk tan A tambah B, so kita ada
tan A plus tan B over 1 minus tan A darab tan B. So ini pun over practice. Biasanya yang tan ni macam payah sikit nak ingat lah kan sebab dia ada fraction. So tambah ni akan sama dengan fraction yang atas je. Yang bawah dia akan berlawanan. Okay, so untuk sin A tolak B, cos A tolak B, tan A tolak B, dia akan berlawanan dengan apa yang ada di expansion untuk A plus B tu. Okay, so memori kita ni taklah kuat sangat kan. So saya akan sedaya upaya untuk ingat satu benda. So yang lagi satu tu akan complement yang lagi satu. Okay, so easy busy. Dan jangan risau kalau awak ambil exam bertulis, ini akan ada di muka surat depan. So boleh check. So ini bukan proving, ni solving. Lupa nak tukar. Okay, so soalan-soalan ini untuk identity ataupun untuk compound angle dan double angle formula. Biasanya dia akan bagi soalan-soalan yang berbentuk segitiga macam ni lah, di mana awak akan lukiskan segitiga, lepas tu baca SOHCAHTOA and then locate dia punya positif negatif, kuadran siapa positif, kuadran siapa negatif, benda-benda easy macam tu. Okay, so kita tengok dekat sini kita ada sin A sama dengan 4/5 dan juga cos B adalah negatif 5/13. Cara soalan saya tak kecil sangat. Kalau kecil sangat bagi tahu ke komen ke ataupun terus on mic. Kalau kecil saya zoom in. Okay, so dia bagi tahu dekat sini A adalah acute. Okay, so acute ni adalah less than 90 degree. Bila less than 90 degree dia kuadran berapa? 1. Kuadran 1. And then B pula adalah obtuse. So obtuse ni awak kena tahu dia kuadran berapa, angle dia berapa. Okay, so obtuse ni adalah untuk angle 90 hingga 180. Angle ni berada di kuadran berapa? 2. So ini adalah kuadran 2. So kita akan lukiskan segitiga kita ni, segitiga untuk A dan segitiga untuk B mengikut kuadran yang telah diberi. Okay, so saya lukiskan dia. Kuadran 1, kuadran 2. So kuadran 1 tadi adalah untuk triangle A di mana dia bagi tahu sin A adalah 4/5. So sin adalah opposite over hypotenuse. So obviously opposite 4, hypotenuse 5. So adjacent adalah 3 lah. So daripada sini kita boleh senaraikan apa cos A dan juga tan A. So cos A adalah 3/5, tan A adalah 4/3. Okay, so untuk triangle B dia bagi dekat situ cos B adalah negatif 5/13. Kenapa dia jadi negatif? Sebab kuadran 2 adalah tempat sin. Sebab tu untuk cos B dia adalah negatif. Sebab bukan kuadran dia. Okay, so kita labelkan 5 dengan 13 tu. 5 adalah adjacent, sini 5. 13 adalah hypotenuse. Maka opposite punya value adalah 12. So daripada sini kita boleh tuliskanlah sekejap ya. Cos B negatif 5/13. Sin B, ni tempat sin kan, so sin positif lah. So kita akan ada 12/13. Dan tan B adalah tentang per sebelah. So kita ada 12/5. Positif dan negatif? Negatif. So kita dah ada information ni, maka kita bolehlah jawab soalan. So soalan pertama, dia nak sin A plus B. So kita letaklah expand dia punya formula, sin A cos B tambah cos A sin B. So kita masukkan sin A value dia 4/5. Yang kita dah senaraikan tadi kita masukkan je. Cos B value dia negatif 5/13. Awak jangan cari dia punya angle pula tak payah. Cari value dia je kat sini. Tak payah cari apa angle A, apa angle B. Tak payah buat shift sin, shift cos tu tak payah. Okay. Plus cos A 3/5 dan sin B adalah 12/13. So bila kita kira ni kita akan dapat 16/65. Tekan je kalkulator macam biasa. So untuk kalkulator lama, tolong berhati-hatilah masa tekan tu. Sebab kalkulator lama fraction dia tak berasingan atas dan bawah kan. Kurungan tu sangat penting. Okay, so yang dah try saya punya, saya kan bagi malam tadi kan. Lambat tu saya bagi. Okay, so itu untuk soalan A. Untuk soalan B pula. Okay, lupa. So kita ada cos A minus B. So untuk cos kita ada cos, sin, sin. So cos A, cos B and then sin A, sin B. So dia punya untuk cos dia punya sin dia akan berlawanan. So kalau A tolak B, expansion akan jadi plus. Masukkan lagi value cos A, cos B, sin A, sin B. So kalau dah try buat, kita akan dapat jawapan dia
33/65. Okay, saya kecilkan. Masukkan je nilai-nilai yang kita dah cari tadi dekat bawah segitiga tu. Easy peasy. So sama juga dengan tan. Soalan C, tan A plus B. Wait, siapa yang baru masuk ni? Okay, so kita ada tan A tambah tan B over 1 minus tan A tan B. Okay, so kalau lupa, google je lah dia punya formula. Mereka tahu nanti masa quiz lupa kan, dia punya formula apa. Apa tadi? Tan A? 4/3 tambah negatif 12/5 over 1 minus 4/3 multiply negatif 12/5. Okay, so kita akan dapat jawapan kita negatif 16/63. Miss, dalam exam ni berapa markahnya? Dua atau tiga lah paling banyak. Kalau dia pemurah 3 markah. Kalau yang biasa-biasa je 2 markah. Sebab markah pertama untuk substitute, markah kedua untuk answer. Tu je. Mungkin ada markah ketiga untuk jalan kerja ke macam tu. Sebabnya dia akan check juga yang negatif tu dia substitute betul ataupun salah. Biasanya untuk substitute tu dia akan check lah minimum berapa substitution yang betul. Contoh untuk soalan A, sin A plus B ni. So untuk markah substitute dia akan check ada tak negatif dekat 5/13. Kalau ada negatif dekat situ baru dia consider satu markah. Contoh. Kadang-kadang orang yang buat soalan ni dia cerewet, dia nak macam markah ni tapi wajib ada benda ni. Sikitnya sebab senang. Tapi ini biasanya soalan-soalan berbentuk seperti ni bukan bentuk exam, ini bentuk kuis yang bertulis je kalau ada kat matrik. Ini bentuk soalan kuis yang bertulis. Standard UPS je lah. Ini bukan standard exam. Standard exam yang macam dalam awak punya assignment. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. So dekat sini menarik sebab dia punya kuadran dia bagi dalam bentuk ni saja. So kita tahu kita punya kuadran 0, 90, 180, 270, 360. So bila dia kata theta adalah lebih besar daripada 270, maka dia ada di kawasan inilah. So ini kuadran berapa? 4. So kuadran 4 untuk siapa? Cos. Sebab tu dekat soalan sini dia punya cos dia adalah positif. So hati-hati dekat dia punya syarat kuadran tu. So nanti dalam UPS kejap lagi jam 3 pun tolong hati-hati. Dia akan bagi syarat macam ni juga. Dan awak kena detect lah dia dekat kuadran mana. So negatif untuk siapa pun awak kena berhati-hati. Okay. Sebab dia adalah apa ni namanya? Objektif kan. So awak boleh je just terus tekan kalkulator. Dekat mana? Dekat soalan A dengan B tu. Contohnya. Soalan A. Sin theta tambah pi over 2. So ini pun satu lagi. Orang kena ingat pi adalah 180. So kalau pi over 2 dia adalah 180 bahagi 2 lah which is 90. Lagi kalau 2 pi dia adalah 180 darab 2 iaitu 360. Okay, so kena ingatlah ni. Yang ni wajib ingat. Pi adalah 180. Yang tu kena ingat. Okay, sebab kalau awak tak pandai nak bekerja dengan pi, awak kena pandai convert dia bagi degree. Sebab kalau awak tekan kalkulator awak sin pi over 2, padahal awak punya kalkulator mod degree, awak tak akan dapat jawapan yang betul. Hati-hati mod dekat awak punya ni pun, dekat kalkulator pun kena pastikan betul. So itu dah cerewet sikit tentang trigonometry. Degree dengan radian pastikan betul. So expand dulu, kita ada sin A plus B. So kita ada sin cos tambah cosine. Sin theta cos pi over 2 plus cos theta sin pi over 2. Okay, so saya belum lukis lagi kan triangle dia dekat sini. Okay, so theta, kemudian cos adalah 1/3, maksudnya 1 adalah kan, adjacent. So 1 dekat sini and then hypotenuse 3. Maka apakah dia punya opposite? So opposite dia adalah, kena kira lah. Opposite dia adalah square root 3 squared minus 1 squared, which is square root 8. Okay, so now kita akan masukkan sin theta. So sin theta adalah tentang per hypotenuse, which is square root 8/3. Okay, akan tetapi square root 8, ini adalah kawasan cos. Maka sin kena letak negatif. Okay, so kemudian cos pi per 2 tu tekan je kalkulator, cos 90 adalah 0 tambah
cos theta. Okay, dari soalan kita tahu cos theta adalah 1/3 and then sin pi over 2. So tekan kalkulator sin 90 which is 1. So kita akan dapat jawapan 1/3 je lah sebab kosong darab ni habis kan. So tinggal itu saja. So tu jawapan kita. So sama juga untuk tan. Saya kecilkan sekejap. Tan theta plus pi over 4. So kita ada tan A plus B. So kita ada tan A, tan theta plus tan B, tan pi over 4 over 1 minus tan A, tan B. Okay, so pi over 4 adalah 180 bahagi 4 which is 45 lah. So kita akan tekan kalkulator. Kalau awak punya mode degree lah. So tan 45. Kita akan dapat 1. Dan tan theta adalah 8/1 which is 8 sajalah. Akan tetapi ini kawasan cos, so kena letak negatif. Tambah 1 over 1 minus tan theta 1, tan theta 8. Negatif 8 and then tan pi over 4 adalah 1. And then kita akan dapat kat sini 1 minus 8 over 1 plus 8. Awak dah belajar dekat chapter 1. Boleh ke tinggalkan jawapan macam ni? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab dekat bahagian bawah tu ada cert. So jangan tinggalkan jawapan macam ni. Kalau awak jawab objektif, soalan objektif, awak boleh terus tekan kalkulator. Sebab apa? Sebab provided kalkulator kena yang canggih lah. Kalau kalkulator lama tu memang kena buat manual, iaitu kena darabkan dengan conjugate atas dan bawah. So kalau awak pakai kalkulator yang canggih sikit, yang boleh dapat jawapan dalam bentuk cert tu, awak terus type di bahagian sini sahaja. Terus dapat dia punya jawapan dalam bentuk yang dah rationalize. Kalau kalkulator lama untuk soalan objektif, nak tak nak memang kena buat manual macam ni lah. So awak akan dapat jawapan dia. Buat jalan kerja dia saya malas nak tunjuk sebab dah nak habis masa. So kita akan dapat negatif 9 tambah 2 cert 2 over 7. Itu jawapan dia. Okay, so tinggal double angle formula and then we are done. So boleh screenshot. So ini contoh-contoh soalan UPS tiba bagi hint. Okay, so kita teruskan ke double angle formula. So double angle formula ni sebenarnya derivation daripada compound angle formula lah. Cuma sebab dia double, maka yang dicompoundkan tu adalah angle yang sama. Okay. So kita ada sin 2 theta dan dia datang daripada sin theta tambah theta. Okay, so bila kita expand benda ni, kita ada sin theta cos theta tambah cos theta sin theta. So dua benda ni adalah benda yang sama. So sebab tu expansion untuk sin 2 theta akan dapat 2 sin theta cos theta. Okay, so ni kalau tak ingat pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia ada kat muka surat depan juga. Tapi kalau UPS biasa kita tak provide formula lah. Hanya untuk exam yang besar sahaja formula akan diberi. Kalau setakat level-level UPS ni tak ada. Benda semua kena ada dalam kepala lah. Okay, so untuk cos 2 theta pula, cos 2 theta sama juga, dia datang daripada derivation cos sin. So sebab itulah dia akan dapat formula dia cos squared theta minus sin squared theta. So cukup yang ingat satu ni sahaja pun memadai. Ni pun lagi satu. Cukup ingat satu ni sahaja. Lepas tu yang lagi dua dia ada 3 formula kan untuk cos 2 theta ni. Awak just masukkan je identity dan awak akan dapat formula yang kedua dan juga yang ketiga. Sebagai contoh, kalau kita substitute dekat bahagian sin squared theta. So kita akan ada, saya pakai warna hijau lah, cos squared theta. So saya substitute dekat yang sin squared theta tu adalah 1 minus cos squared theta kan. Saya guna identity Identity adalah sin squared plus cos squared sama dengan 1. So kalau saya nak sin squared, dia adalah 1 minus cos squared. Nampak So bila kita selesaikan ni, kita akan dapat cos squared tambah cos squared which is 2 cos squared. Theta akan bergantung kepada soalan lah, minus 1. Okay, so kita akan dapatlah formula yang kedua. So kemudian kalau kita bahagikan pula dengan, bukan bahagi, kita substitute untuk cos squared. So cos squared adalah 1 minus sin squared. So kita akan dapat 1 minus sin squared tolak sin squared. Saya masukkan dalam equation yang atas ni, yang saya letak bintang tu. Okay, so kita akan dapat 1 minus 2 sin squared theta.
So dapatlah formula yang ketiga. Ni pun ada kat muka surat depan. Don't you worry. Okay, dan untuk tan 2 theta, so sama juga derivation datang daripada tan theta tambah theta. So kalau lupa formula dia apa dan tak ingat juga nak pergi tengok muka surat depan, derive je lah sendiri. Sekali nak derive pun lupa juga formula compound angle lah Matai. Tak boleh tolong lah. Okay, so kita ada tan theta tambah tan theta over 1 minus tan theta darab tan theta. So sebab tu formula dia 2 tan theta over 1 minus tan squared theta. So ini adalah untuk tan. Okay, so kita pergi ke contoh soalan. So kalau tengok dekat belakang ni, ni adalah contoh soalan PSPM. Tengok markah dekat situ dia bagi 6. Banyak juga kan sebenarnya. So ini adalah PSPM adalah peperiksaan. Apa nama panjang dia? Lupa. Peperiksaan semester program matrikulasi. Yes. So kita nak prove, kita prove lah daripada kiri. Okay, so ada slide ni dan satu lagi slide, lepas tu we are done. So saya ada 1 tambah tan 2 theta tan theta. So macam mana nak buat benda ni? Kita try convertkan dia pergi sin dan cos lah. That's the easiest way. So kita ada 1 tambah tan 2 theta adalah sin over cos kan. So sebab yang pertama ni dia guna 2 theta, so kita akan letakkan theta kita yang sama juga. Angle mesti sama. Dan untuk tan theta, tan adalah sin per cos kan. Sebab dia punya sini pakai theta, maka kita akan letak kat sini angle yang sama. Mesti. Nampak step tu penting. So kemudian, kalau kita tengok dekat kita punya right hand side di soalan, highlight orange, secant kan, secant ni adalah 1 per cos. Maksudnya, kita akan show kan, bahagian bawah ni kita akan susun dalam bentuk cos sahaja. Okay, cos sahaja. Dan angle yang ada dekat soalan ni 2 theta. 2 theta. So, untuk masa sekarang, saya tak akan kacau cos 2 theta yang ada dekat sini. Saya tak akan convert dia kepada apa-apa. Sebab dekat right hand side tu ada cos 2 theta yang kita nak show. Okay, so saya biarkan dia dulu. Saya kacau orang kat atas je, sin 2 theta tu. Okay, so sin 2 theta tu ada satu formula je. So saya tukar dia jadi 2 sin theta cos theta. Dan sebab dia darab dengan orang sebelah sana tu, kita boleh je masukkan dalam satu pecahan yang sama. Over, orang dekat bawah tu pun boleh combine, darabkan terus. Cos 2 theta darab cos theta. Okay, so sekarang ni awak nampak tak? Atas dengan bawah boleh cancel tau sebab orang semua kat pecahan tu darab. So, saya pakai highlight warna biru. Awak nampak sini ada cos theta, cos theta. Sebab relationship dia orang semua darab dalam pecahan tu, saya boleh cancelkan dia. Okay. So, bila saya cancelkan dia, dia akan dapat 1 plus 2 sin squared theta over cos 2 theta. Okay, sekarang ni, yang seorang ni single, yang seorang ni fraction. So, kita akan samakan denominator dia macam biasa. Okay, so now, Cik Badam ni, saya kecilkan sekejap. Saya tulis terlalu besar. Sikit lagi nak habis sekejap Okay, so kita samakan dia punya denominator. So, kita akan ada cos 2 theta plus 2 sin squared theta bahagi je semua orang dengan cos 2 theta. Okay, so kalau kita compare dengan apa yang kita nak show dekat atas kali tu, 1 over cos 2 theta kan. Maksudnya yang dekat bawah kita ni dah okay. Yang kita kena alter lagi dekat bahagian bintang tu, bahagian atas. So, cos 2 theta yang di bahagian atas, kita boleh cancelkan guna formula dia yang ada sin squared sahaja. Jangan guna cos squared tolak cos squared. Cos squared tolak sin squared, nanti dia tak habis. Lambat habis. So, guna formula yang ada sin squared sahaja iaitu 1 minus 2 sin squared theta. And then kita ada plus 2 sin squared theta over cos 2 theta. So kalau saya hilangkan kurungan tu, saya boleh cancel negative 2 sin squared dengan positive 2 sin squared. Habis sudah tu. So tinggallah 1 over cos 2 theta. Sama kan macam sebelah kanan. Secant 2 theta. 6 markah full. Hati-hati. Okay. So saya pergi ke soalan yang seterusnya, slide terakhir, which is senang je juga, cuma dekat sini soalan dia bagi dalam bentuk tan theta. Dan dia dah bagi hint theta is acute angle, which is
segitiga ni akan berada di kuadran berapa? 1. So lukis segitiga ni di kuadran 1. Theta, so kita ada 3/4 which is tentang per sebelah, so sini 5. Okay, so first tan 2 theta, awak isi je lah macam biasa dia punya formula kan, which is 2 tan theta over 1 minus tan squared theta. So tan squared theta is sama juga dengan tan theta squared. Sama je. Okay, so tan theta 3/4, so awak squarekan dia lah. Okay, so awak akan dapat jawapan untuk tan 2 theta adalah 24/7. So dekat sini awak substitute. So yang saya nak mention dekat sini adalah soalan B. Macam mana nak buat untuk tan 4 theta? So dekat sini awak kena bijak guna previous information dan juga compound angle. Compound angle yang paling senang nak apply. So kita ada tan 2 theta tambah 2 theta. Edit 4 theta tu menjadi 2 tambah 2. So kita akan apply compound angle formula dekat sini. So kita ada tan 2 theta tambah tan 2 theta over 1 minus tan 2 theta darab tan 2 theta. Awak tak perlu nak kira semula untuk tan 2 theta. Sebab apa? Sebab kita dah dapat nilai tan 2 theta tu adalah 24/7. So terus je masukkan 24/7 dalam setiap tan 2 theta yang ada. Dekat step ni yang saya nak mention lah untuk soalan ni. Okay? So itu saja. The end. Okay, total lebih 2 minit pula. So minta maaf. Jam 11 nanti kita akan masuk LARCA di mana kita akan selesaikan equation of trigonometry. Okay, so that's all. Thank you so much. Boleh rujuk saya punya slides yang saya dah bagi. Soalan-soalan tu saya ambil bukan daripada board Telegram pun. Soalan tu saya ambil saya punya sendiri. So kalau nak try sangat dialu-alukan. So thank you so much. Boleh end call. Jumpa sekejap lagi. Bye.